subsidi kita 1 tahun itu dah mencecah 81 bilion ringgit, ya, di antara paling tinggi. Ini kena faham, sebab kadang-kadang orang sedap dia bercakap jalur masyarakat apa, memang ada kalangan tu memang dia benci, katalah apa pun, dia bawa lah apa pandangan kah, apalah sebelah bab tu. Tetapi bagi rakyat yang sedia berfikir, kita kena beritahu, boleh tak mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab kekal dengan subsidi begitu banyak? Dari mana pendapatannya? Ya, 81 bilion. Dan ini tertinggi di rantau kita. Tidak ada negara yang berikan subsidi begitu tinggi. Sebab itu, apakah kita nak kena potong subsidi semua? Tak boleh. Dia akan bebankan rakyat. Siapa yang patut? Subsidi ni maknanya apa? Bantuan oleh kerajaan mengurangkan beban kepada rakyat. Apakah bantuan itu patut diberikan kepada golongan maha kaya? Dia kata untuk anuah anti maha kaya. Ini bukan makna menekan orang kaya, cuma mengatakan kalau kamu kaya tak payah bagi sedekah. Itu saja. Subsidi ini macam sedekah dari kerajaan. Ya. Jadi itu pun orang cuba pusingkan. Sebab saya gunakan, kerana orang kaya jangan ditekan berlebihan, kerana dia tidak akan menjana pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tekan, saya beritahu dulu masa saya Menteri Keuangan, saya bagi dua pandangan. Satu Abdul Rahman bin Khaldun, pemikir Islam. Satu lagi seorang reformis neo-Confucianist Cina, Wang Anshe. Perlu, tapi kalau kita cukai berlebihan, dia akan menekan dan tidak memberikan dorongan untuk orang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya. An excessive taxation will discourage productivity, investment, new investments and productivity. Itu kenyataannya pada dulu kala sampai sekarang tak berubah. Jadi masalah ini macam subsidi ini bukan mengenakan cukai ke atas mereka, tarik sedekah ke atas orang kaya, itu pun salah. Macam tabung haji, saya mula dengan tabung haji. Tabung haji selama ini dia berikan kemudahan dan subsidi kerajaan kepada semua. Kalau sudah pendapatan saudara 1 juta ringgit sebulan, kalau daftar melalui tabung haji akan bagi subsidi nak pergi Mekah. Jadi bagi saya tak menasabah, bayarlah. Dan tabung haji akan membantu mempermudahkan dan mengurus. Itu tujuan tabung haji. Dan bagi orang yang pendapatan sederhana, miskin, berilah sikit subsidi. Yang lagi miskin, kalau dia upaya pergi, bagilah bantuan lebih sikit. Begitu. Jadi tahun ini kita mulakan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kuranglah sedikit tanggungan tabung haji. Maknanya bukan menekan, maknanya menarik balik sedekah kepada orang kaya, subsidi. Begitu juga elektrik. Elektrik yang bukan dikenakan cukai tambahan, dikurangkan subsidi, itu pun ditarik subsidi, tetapi subsidi bagi 90% rakyat kekal. Jadi kalau tanya saya itu yang saya rasa seadil mungkin dah. Tapi oleh kerana dunia politik demokrasi ini tidak menghalang orang menyerang, dia menyerang lagi. 90% tak terkesan, 10% teratas itu dikenakan. Dia tidak diberikan subsidi. Berapa savings kita? 4.6 bilion ringgit. Betul, Johan? Dia ingat angka. Ya, maknanya selama ini subsidi itu dimanfaatkan oleh golongan 10% ini hampir sama dengan 90%. Hampir 50% daripada subsidi itu diambil oleh orang 10%. Apakah ini satu dasar yang kita terapkan? Tak. Ini yang disebut kecelaruan dasar selama ini. Ya, kita bagi subsidi semua dapat. Tak betul. Ini yang cuba kita, yang kita akan mensasarkan. Ada yang kata bukan mensasarkan, mensasaukan. Mensasarkan maknanya kita sasar semula subsidi. Subsidi untuk 90%. Jadi kita saving 4.6 bilion ringgit. Dan bila kita kata subsidi kepada semua,
Semua rakyat, ya. Oil dan minyak, ayam dan telur, termasuk 3,5 juta orang asing di Malaysia. Jadi puluh bilion kita bayar bagi orang asing. Jadi kita kena fikir jalan macam mana nak beri subsidi kepada rakyat, tapi jangan bagilah 35 juta ni. Dia datang kerja, dia bayar cukai. Ya. Ini yang berlaku. Sebab itu dalam soal ayam dan telur, walaupun kita beri bantuan, dia sebenarnya ayam dan telur daripada dulu kita bagi, dia kata harga ceiling, bantuan untuk kekalkan harga tu, kerajaan bayar subsidi. Tetapi sekarang ni dia bagi tiap hari. Dulu sebelum perayaan, sebelum hari puasa, sebelum hari Cina, kita bagi takut naik melambung, membebankan rakyat. Berapa setahun yang lalu, saya ingat dalam 3,4 bilion ringgit subsidi ayam dan telur, termasuk 3,5 juta orang asing. Juga orang-orang yang paling kaya tadi, yang 10% tadi itu. Jadi kita kena sasarkan semula. Tapi kebetulan harga ayam dan telur hari ini lebih rendah daripada harga yang kita tetapkan. Jadi tidaklah perlu diberikan ceiling harga. Ini yang menyebabkan kita harus, ini yang saya katakan, penerangan menjelaskan.